Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan penormalan. Okey, apa itu penormalan? Penormalan ialah mengurus data kepada beberapa jadual yang berkaitan untuk mengurangkan pertindahan data dan memastikan integriti data adalah tinggi. Okey, pertindahan data ni data redundant lah. Okey, dan untuk pastikan integriti data adalah tinggi ni, integriti ni maknanya keboleh percayaan data tu. Okey. Okey, bila kita belajar penormalan, kita kena tahu beberapa fungsi kebergantungan. Okey, yang pertama kebergantungan fungsi sepenuh, yang kedua kebergantungan fungsi separa, dan yang ketiga kebergantungan fungsi transitif. Tujuan kita buat penormalan, kita nak jadikan tabel tu mencapai fungsi kebergantungan sepenuh. Okey. So maknanya kalau satu tabel tu dah capai kebergantungan fungsi sepenuh, kita dah tak perlu normalkan balik tabel. Kita dah tak perlu normalkan tabel tu dah. Okey. Selagi ada kebergantungan fungsi separa dan kebergantungan fungsi transitif, kita kena buat normalization, iaitu penormalan. Okey. Okey, mula-mula kita tengok kebergantungan fungsi sepenuh. Okey, kebergantungan fungsi sepenuh ni berlaku apabila atribut bergantung sepenuhnya kepada kesemua atribut kunci dalam jadual tersebut. Okey, rajah di bawah ni menunjukkan okey, atribut E bergantung kepada kedua-dua kunci iaitu A dan B. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, okey, ini adalah satu jadual. Okey, satu jadual, dan A dan B ni adalah kunci utama, kunci primer. Okey. A dan B ni adalah kunci primer. Okey, so kesemua atribut bukan kunci ni iaitu C, D, E, F, G ni semua ni bergantung kepada kedua-dua kunci ni, kunci primer ni. Okey. Ini adalah jadual situasi di mana ada dua kunci primer. Macam mana pula kalau jadual tu ada satu kunci primer je? Dia sama je. Kalau dalam jadual tu ada satu je kunci primer, so maknanya katakanlah dalam jadual ni A je kunci primer dia. Okey, B, C, D, E, F, G ni bukan kunci primer. So maknanya semua atribut ni bergantung kepada satu kunci saja, itu kunci primer. Okey, jangan confuse dengan gambar rajah ni. Ini teacher tunjuk contoh dua kunci primer. Okey. Fungsi separa pula berlaku apabila atribut bergantung kepada salah satu kunci yang ada dalam jadual. Okey. Kalau macam ni kan, jadual ni ada dua kunci utama, kunci primer. A dan B dia kunci primer. Okey. Tapi C, D, E, F ni bukan kunci, atribut bukan kunci, dia bergantung kepada satu je atribut kunci. Okey, satu je. Okey. Okey, seterusnya kebergantungan fungsi transitif berlaku apabila atribut bukan kunci bergantung kepada atribut bukan kunci. Okey. Ni jadual ni. Okey, A dan B ni adalah atribut kunci. Okey, C, D, E, F, G ni bukan kunci. Okey, F ni bergantung kepada atribut D. Okay, ini dinamakan kebergantungan fungsi transitif. Okey, sekarang ni kita tengok jenis-jenis penormalan. Okey, ada beberapa peringkat. Sebenarnya penormalan ni bukan terhad kepada 3 saja. Okey, dia boleh pergi lebih daripada 3. Okay, infinity pun ada. Okay, tapi untuk level SPM ni kita belajar tentang 3 je lah. Okay, pertama sekali penormalan 1NF, yang 2NF, 3NF, dan beyond COD ni infinity. Kita tak tahu berapa penormalan yang kita boleh buat. Okay, kita buat penormalan selagi ada pertindahan data. Okey, kita tengok dulu bentuk penormalan yang pertama. Okey. Okey.
Kenapa kita nak normalkan sesuatu table tu kepada 1NF? Okey, dia kena ada ciri-ciri table tu daripada 0 nak ke 1NF. Okey, pertama sekali, nilai setiap sel adalah atomik ataupun tiada nilai komposit. Semua data dalam setiap lajur mesti sama jenis. Setiap lajur mesti mempunyai nama yang unik. Tentukan ID. Setiap baris perlu ada ID untuk mengenal pasti data. Okey, bentuk penormalan 1NF. Okey, situasi yang pertama jadual 0NF. Okey, kenapa jadual ni dikatakan 0NF? Sebab dia adalah tidak atomik. Apa maksud tidak atomik ni? Satu row ni dia berkongsi. Dia pecah dua. Okey, ni subjek matematik dan sejarah ni dia berkongsi kepada nama Fauzi ni. Okey, so ini adalah table 0NF. Okey, ini pun sama situasi 0NF. Okey, so bila table ni berada dalam 0NF, kita kena normalkan kepada 1NF. Okey, so bila jadi 1NF dia akan jadi macam ni lah. Kita cuma tambah je row ni. Maknanya satu row ni penuh satu data. Okey, satu row ni satu data. Tak kira lah data dia sama ke tak. Data dia memang akan jadi sama. Okey, bila sama ni lah kita daripada 1NF kita akan pergi ke 2NF pula. Okey. Okey. Ni sel yang berkongsi perlu dipisahkan supaya menjadi satu sel, satu data, iaitu atomic value. Okey, satu sel, satu data ni dikenali sebagai atomic value. Okey, ni kita tengok ni dia akan jadi macam ni lah. Okey, seterusnya situasi yang kedua. Kalau kita tengok ni, ni pun dia berkongsi data juga, dia berkongsi sel juga. Okey, dalam satu sel ni ada dua item. Okey, Zainal bin Sapuan ni dia membeli hard disk dan mouse. Okey, so dia akan jadi macam ni lah. Kita kena asingkan item ni, hard disk, mouse. Okey, so Zainal ni dia beli dua item. Okey. Okey, situasi yang ketiga, dia berkongsi sel attribute ni. Okey. So dia akan jadi macam ni lah. Okey, itu adalah 3 situasi di mana table 0NF, table tu dikatakan 0NF dan perlu dibuat penormalan kepada 1NF. Okey. So sekarang ni kita tengok pula bentuk penormalan 2NF. Okey, syarat utama kita nak buat penormalan kepada 2NF, kita kena pastikan bahawasanya table tu berada dalam situasi 1NF. Okey, apa tujuan kita buat penormalan 1NF ke 2NF? Okey, kita nak hapuskan kebergantungan fungsi separa. Okey, semua atribut bukan kunci bergantung kepada kunci utama. Okey, contoh Okey, kalau kita tengok dekat sini, ini adalah jadual 1NF. Okey, ini adalah jadual 1NF. Kalau kita tengok atribut ni ada ID pelajar, ada nama, ada kelas, ada nombor telefon, ada kod subjek, nama subjek dan tarikh peperiksaan. Kalau kita tengok dekat sini, secara generalnya, okey, atribut ni macam atribut ID pelajar, atribut nama, atribut kelas, atribut nombor telefon ni kepunyaan pelajar. Ada dua entiti dah dekat sini. Kita boleh nampak tu ada dua entiti. Okey, so nama subjek dan tarikh peperiksaan ni kepunyaan subjek. Okey, so secara tak langsung dalam table ni kita kena pastikan, kita kena tengok kunci utama. Kunci utama ni kat sini ada ID pelajar dan kod subjek. Okey. Ni kita boleh jadikan dia sebagai kunci primer lah. Okey, kod subjek dan ID pelajar.
So kalau kita tengok dekat sini, nama ni, atribut nama ni dia bergantung kepada ID pelajar. Okey. Dan nama subjek ni dia bergantung kepada kod subjek. Maknanya tak ada atribut yang bergantung kepada kedua-dua kunci utama ni. Okey. So kita kena pecahkan lah. Kita kena pecahkan. Ini yang dikatakan kebergantungan fungsi separa. Okey. So dalam satu jadual, okey, yang ni separuh kebergantungan fungsi separa, yang ni satu kebergantungan fungsi separa. So kita kena pecahkan. So bila pecahkan dia akan jadi macam ni. Okey. So yang ni satu entiti pelajar, satu entiti subjek. Okey. So kalau kita tengok dekat sini, semua dah bergantung kepada satu kunci. Nama, kelas, nombor telefon ni bergantung kepada satu kunci. Yang ni pun sama, nama subjek, tarikh peperiksaan bergantung kepada satu kunci, iaitu kod subjek. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok kepada bentuk normal yang ketiga. Back balik. Okey. Kat sini, ini dah mencapai kebergantungan fungsi penuh. Jadual pelajar ni dah mencapai kebergantungan fungsi penuh, di mana semua atribut dekat dalam ni dah bergantung kepada ID pelajar, iaitu kunci utama ni, kunci primer ni. Sama juga dengan yang ni. Okey, semua atribut ni dah bergantung kepada kod subjek. Okey, ini adalah kunci utama dia lah. Okey, so kita tengok pula bentuk penormalan 3NF. Syarat utama kita nak buat 3NF, tabel tu mesti berada dalam 2NF. Okey, tujuan utama kita buat 3NF adalah untuk hapuskan kebergantungan fungsi transitif. Okey. Fungsi transitif ni, atribut bukan kunci bergantung kepada atribut bukan kunci. Okey, bentuk normal yang ketiga kita tengok sini Okey. Tabel yang tadi. Okey, tabel ni dah mencapai kebergantungan fungsi penuh. Tabel ni pun dah mencapai kebergantungan fungsi penuh. Okey. Apa yang dimasukkan dengan transitif? Kita tengok kita berbalik kepada main point. Tujuan kita buat penormalan, kita nak hapuskan data redundancy, iaitu pertindanan data. Kalau kita tengok dekat sini, apa lagi data yang bertindan? Okey, apa yang kita nampak dekat sini? Kelas dan nombor telefon. Kalau kita tengok dekat sini 5A dia bertindan. Okey, yang kat sini pula yang bertindan ni nombor telefon ni. Ni nombor telefon ni dengan nombor telefon ni dia bertindan. Okey, so kita nak tahu ni nombor telefon siapa, kita kena tengok nama. Okey, ni nama. So maknanya ini adalah kebergantungan fungsi transitif lah. Maknanya ini atribut bukan kunci, dia bergantung kepada atribut bukan kunci. Okey. Kod subjek berulang. Kod subjek ni tak apalah dia berulang sebab dia adalah kunci asing. Okey, kunci asing ni, tujuan diwujudkan kunci asing ni adalah untuk membuat hubungan dengan entiti berikutnya, iaitu entiti subjek ni. Ini tujuan dia. Kunci asing tak apa berulang. Kunci asing ni merupakan kunci primer ataupun kunci utama daripada tabel lain. Ni kod subjek ni adalah kunci primer bagi tabel subjek. Okey, bila dia bawa ke sini, dia akan jadi kunci asing bagi tabel pelajar ni. Okey. Ni. So, yang ni berulang tak apa. Kunci asing memang boleh berulang. Okey. Yang ni bukan kunci asing. So, sebab itulah ini dikatakan transitif. Okey, so apa yang kita akan buat? Kita wujudkan satu lagi tabel telefon ni. Okey, kita wujudkan satu lagi tabel telefon ni. So bila wujudkan satu tabel, kita wujudkan ID telefon lah sebagai kunci utama dia ataupun kunci primer. Okey, dan nombor telefon ni dia akan jadi bolehlah berulang kat sini. Okey. Yang penting yang ni tak boleh berulang. So kita kena pecahkan. Okey. Daripada jadual 3NF,
daripada penormalan 3NF ni kita boleh hasilkan ERD. So ERD ni dia bergantung kepada jadual yang terhasil pada 3NF. Ini adalah entiti pelajar, entiti subjek, entiti nombor telefon. Okey, so subjek diambil oleh pelajar dan pelajar ni mempunyai nombor telefon. Okey. Okey, kalau macam kes ni kita nak, ini pun transitif juga. Kita nak buat penormalan yang keempat. Boleh, kita boleh buat penormalan peringkat seterusnya itu 4NF. Tapi untuk level SPM ni kita belajar sampai 3NF je lah. Okey. Kalau awak nak buat pun boleh, tak nak buat pun tak apa. Okey, jenis-jenis kekardinalan. Okey. Ada 3, 1 ke 1, 1 ke banyak dan banyak ke banyak. Okey, 1 ke 1. Okey, pekerja dan jabatan. Macam mana kita nak tentukan kekardinalan ni? Kita nak tentukan kekardinalan ni, kita kena tengok data ya. Ni data ni. Kalau kita tengok dekat sini, pekerja, okey. Ni pekerja ni, ID jabatan dia yang ni saja. Pekerja yang ni, ID jabatan dia refer yang ni je. Ni maknanya hubungan 1 ke 1. Boleh tak kita nak cakap hubungan pekerja ke jabatan ni 1 ke banyak? Boleh juga. Okey, tapi kita tengok pada data lah. Macam data yang diberi ni, kita boleh nyatakan kekardinalan bagi tabel, dua tabel ni adalah 1 ke 1. Okey, so dia akan jadi ERD dia macam ni lah. Okey, kekardinalan 1 ke banyak. Ni, pekerja dan jabatan. Kalau kita tengok data ni, okey. Okey, ni. Satu jabatan pekerja ni boleh bekerja dekat dua, boleh berada di dua jabatan ni. Ni 2. So ini adalah hubungan 1 ke banyak. Okey ni. Ni adalah pekerja yang sama tapi nama dia boleh berada di jabatan IT dan jabatan kimia. Okey. So cardinality dia akan jadi macam ni. Cardinality pula ERD. Okey, hubungan banyak ke banyak. Pelajar mengambil subjek. Okey, bila wujud ni, bila adanya hubungan banyak ke banyak, okey, secara tak langsungnya, okey, hubungan ni akan jadi entiti. Okey, dia akan wujudnya 3 table lah, maknanya 3 entiti. Sebab hubungan ni sendiri akan jadi entiti. Okey, ini merupakan entiti komposit. Bila ada entiti komposit, dia akan ada 2 kunci utama, iaitu primary key. Okey, dia ambil primary key daripada tabel sebelah kanan dan dia ambil primary key daripada tabel sebelah kiri. Dia bergabung di tengah-tengah ni, menjadikan ini adalah entiti ataupun tabel komposit. Okey, ini wujud bila hubungan banyak ke banyak saja. Okey, kalau kita tengok ERD ni, okey, hubungan ni dia akan jadi entiti. Dia akan jadi entiti. Dan atribut dia adalah kunci utama. Dan ini juga dikenali sebagai entiti komposit. Okey, table komposit. Bila ada entiti komposit, dia ada kunci komposit. Ini adalah kunci komposit. Kunci komposit ni adalah gabungan 2 kunci primer. Kunci primer dia ambil tabel sebelah ni satu, tabel sebelah ni satu. Okey. Okey, so kita stop sampai sini saja anomali ni, next class ya. Okey, untuk latihan penormalan, okey, teacher nak kamu buka GC masing-masing. Okey, pergi pada classwork. Okey, dekat sini teacher dah attach latihan 1 dan latihan 2 untuk penormalan. Okey, semua orang wajib buat ya dan wajib hantar. Due date 20 Oktober. Okey, awak double klik dekat latihan ni. Teacher dah attach, setiap seorang akan dapat satu attachment dalam bentuk Excel online. Okey, dekat sini awak boleh tengok lah. Ni dalam bentuk image, teacher letak dekat sini. Okey, ini adalah table 0 and F.
Okey, so awak jawab ni, cara awak jawab ni awak transferkan atribut dan data-data ni ke dalam setiap sel ni lah macam ni. Okey, so ini 0NF, daripada 0NF jadi 1NF macam mana? Okey, awak transfer satu lah, create table. Okey, kemudian daripada 1NF ke 2NF. Okey, macam mana? Berapa table yang terhasil? Kemudian daripada 2NF ke 3NF. Okey, so berapa table yang terhasil? So awak bina table di sini. Okey, dan pada akhir sekali awak create ERD dekat bawah ni. Okey, create ERD daripada table 3NF yang terhasil tu tadi. Okey, you all buat latihan 1 dan latihan 2. Okey, next class teacher akan bincang jawapan. Okey, semua wajib hantar ya. Teacher nak tengok seorang-seorang. Turn in ya, jangan lupa turn in. Okey. Sekarang dah habis kelas. Teacher nak you all buka dan isi borang survey ni Type bit.ly/pdpr-murid. Okey, dan isi borang maklum balas ni. Okey, nama murid, tingkatan, pilih kelas, subjek, nama guru mata pelajaran, Nurul Afifah. Okey, dan jawab survey ni semua kemudian klik submit. Okey, so sekian je kelas kita pada hari ini 15 Oktober 2020, kelas PDPR Okey, so kita jumpa next class. Okey, thank you. Assalamualaikum.